Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Malam ni sementara nak tunggu Aisyah, saya nak ajak kita bersama untuk berbincang tentang salah satu daripada kaedah yang kita panggil kaedah membina masyarakat rahmah. Dan kaedah pada malam ini saya nak pilih kaedah yang pertama daripada buku Risalah Tanwir. Siapa bawa Risalah Tanwir muka surat 50. Kaedah ni dia berpunca daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan dalam riwayat An-Nasa'i dia ada tambahan perkataan innama yang membawa makna hanya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi sebut. Dia kaedahnya, agama ini dibina di atas nasihat. Agama ini dibina di atas nasihat. Agama ini dibina dengan nasihat. Itu Nabi SAW sebut. Dan Nabi mengulang perkara tersebut sebanyak 3 kali. Muqaddimah dia, mari sama-sama kita faham 2 istilah dalam perkataan hadis Nabi ni. Imam Muslim letak hadis ni dalam hadis yang awal lah. Kalau kita buka kitab Muslim sebagai contoh, kita akan jumpa hadis ni dia duduk dalam hadis nombor 55. Hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim ni dia cerita tentang macam mana wahyu turun apa semua, sampai hadis yang ke-55 itu antara hadis awal. Nabi SAW sebut dan dinukilkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama ni dibina di atas nasihat. Apa makna agama? Ataupun apa dia makna ad-din? Ad-din ni kita raja dengar. Perkataan ad-din. Pilihan raya 1990 paling popular lah perkataan ad-din. Islam sebagai ad-din, kan? Masa zaman-zaman mayit muda dulu ni. Nah, ni tu zaman-zaman muda. Zaman-zaman dulu 1990 tu. Waktu tu bekerjasama dengan Angkatan Perpaduan Ummah. Masa Abang Abu duk pakai serban sak gitu. Masa zaman tu. Zaman tu kita bagi orang raja sebut tentang ad-din. Ad-din tu maksud dia apa? Orang panggil Islam menegakkan Islam sebagai ad-din. Apa makna ad-din? Ramai orang menterjemah ad-din tu sebagai cara hidup. Betul. Itu pun terjemahan yang betul. Ad-din ni ataupun agama ni, kata Imam Al-Jurjani dalam risalah ni saya dah sebut. Imam Al-Jurjani menyebut macam ni. Imam Jurjani kata yang dikatakan ad-din itu ialah wad'un ilahiyun yurshidu ashabul uqul ila ma huwa 'indar rasul. Ada 3 elemen ni, itu adalah agama. Agama ni satu, dia ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Agama ni ketetapan Tuhan. Sebab tu kalau kata ada masukan-masukan yang lain, dia bukan ketetapan Tuhan, bukan ketetapan Tuhan, tak boleh terima. Agama ni dia mesti ketetapan Tuhan. Itu ketetapan yang pertama lah. Wad'un ilahiyun, ketetapan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, sifat agama ni yurshidu ashabul uqul, dia menunjuk arah kepada orang yang mempunyai akal, orang yang berakal. Yang ketiganya, maksud dia orang yang beragama ni siapa? Orang yang beragama ni orang yang berakal. Orang yang kalau tak berakal, dia tak boleh beragama. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Yang ketiga, dia ajak orang yang mempunyai akal ini, orang yang berakal ni ke arah mana? Ila ma huwa 'indar rasul. Kepada satu ajaran yang telah ditetapkan oleh ar-rasul. Jadi yang kata agama ni dia ada 3 komponen ni. Komponen yang pertama, dia ketetapan Allah. Komponen yang kedua, dia sifat dia menunjuk arah. Dia apa? Menunjuk arah ke arah yang ketiga. Ke arah yang ketiga iaitulah ke arah ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dikatakan agama.
agama yang ada 3 komponen ni, kalau kita tengok pula dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis ni ada dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Jibril datang menyerupai manusia, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya beberapa soalan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? 3 ni Nabi jawab. Para ulama menyebut 3 benda ni dia dipanggil sebagai rukun agama. Agama ni dia ada unsur, yang pertama unsur iman, rukun iman yang 6. Yang kedua dia panggil unsur Islam, rukun Islam yang 5. Dan yang ketiganya ihsan. Ketika mana Nabi tanya, ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi, dia datang untuk mengajar kita sebenarnya. Dia bertanya kepada Nabi, dia kata, apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak lihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah Taala tengok kamu. Kena tahu benda tu. Jadi tuan-tuan, agama ni saat ni kita bawa pandangan ataupun tafsiran ataupun ta'rifan, definisi yang diberi oleh Al-Imam Al-Jurjani. Manakala yang kedua kita bawa dalam bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut agama ni terbentuk dengan Islam, iman dan ihsan. Tanpa ada 3 benda ni, itu bukan dipanggil dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan nasihat? Apa yang dimaksudkan dengan nasihat? Nasihat ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut muka surat 51 tu, bila para sahabat bertanya, kami nak nasihat untuk siapa? Bila kata agama ni dibina dengan nasihat, kami nak nasihat untuk siapa? Muka surat 51 tu, yang italik tu kita sebut, nasihat secara bersendirian sahaja tidak boleh mencapai kehendak agama keseluruhannya, kerana sememangnya nasihat adalah pengimbang dalam amalan agama. Okey, apa makna nasihat? Nasihat ni dia mengimbangi kerja buat agama. Kerja buat agama, maksud dia, kalau orang tu buat agama dengan dia rasa tanpa ada unsur nasihat, maka agama dia tu tak sah. Pasal apa? Pasal dia tidak berkongsi. Agama ni dia kena share. Agama ni dia kena share dengan menurut Allah, menurut Rasulnya dan ammatuhum. Jadi kita tengok nanti itu yang dimaksudkan. Jadi nasihat dia apa? Nasihat ni kalau kita sebut secara mudahnya, dia adalah pengimbang. Nak pastikan agama tu betul. Maka di mana tempat duduk nak letak agama tu betul, diimbangi dengan nasihat. Agama ni mesti ditegakkan di atas nasihat. Nasihat tu makna apa? Nasihat tu makna dia pengimbang. Pengimbang. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami nak nasihat kepada siapa ataupun untuk siapa?" Maka waktu itulah Nabi SAW jawab, muka surat 51, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin orang Islam dan untuk orang awam. Jadi apa makna nasihat? Kita sebut tadi, dia mengimbangi supaya dia terimbang dengan elok. Para sahabat bertanya, kami nak nasihat untuk siapa? Ataupun kepada siapa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah, nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Wali rasulihi, untuk rasul. Wali a'immatil muslimin, untuk seluruh untuk pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan nasihat untuk semua orang Islam. Okay, kita tak faham lagi apa itu pengimbang tu. Baik, kita tengok. Nasihat untuk Allah adalah dengan mengiktiraf tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah, dan juga sifat kesempurnaannya, dan mengiktiraf bahawa Allah tidak bersekutu dengan sebarang pihak. Nasihat ini juga menuntut kita untuk berubudiyah, beribadah kepadanya, sama ada secara zahir maupun batin. Ia juga menuntut kita untuk kembali kepadanya pada setiap waktu dan ketika. Segala suruhannya adalah diikuti, sama ada yang berbentuk targhib maksudnya galakkan, ataupun tarhib maksudnya amaran. Disekalikan pula dengan istighfar yang berterusan. Hamba tidak akan terlepas dari kekurangan dalam menunaikan kewajipan yang ditentukan oleh Allah, dan terkadang akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Lalu seorang hamba akan menasihatkan untuk Allah dengan melakukan taubat dan istighfar atas kekurangan dirinya, dan dia berusaha untuk menyempurnakan amal dan perkataannya. Apa makna nasihat untuk Allah lillah? Secara mudahnya,
wahdaniyatullah, kita mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita nak pastikan segala tuntutan hidup kita ni mengikut acuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan semua tahu. Diri kita ni, nama kata manusia ni, bila orang tanya, apa dia manusia ataupun siapakah manusia? Manusia ni ada 3 komponen. Yang pertama, manusia ni dia panggil apa? Aqlun yudrak. Manusia ni ada akal. Manusia yang sempurna ni, yang dikenakan taklif ni, dia ada akal. Aqlun yudrak. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak kali, antara perkara yang banyak Allah Ta'ala mengungkit dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan akal. Penyebab kita masuk neraka pasal apa? Wal'iyadzubillah, bukan kita maksud dia. Maksud dia, orang masuk neraka ni, punca dia pasal apa? Punca dia adalah kerana tak menggunakan akal. Kan? Okey, manusia ni yang pertama aqlun yudrak. Yang ketiga, yang keduanya dia panggil apa? Yang kata manusia ni selain daripada akal, dia ada jismun yataharrak. Dia ada jismun yataharrak. Komponen yang kedua adalah komponen jasad. Ni jisim, tubuh badan kita. Dan komponen yang ketiga adalah komponen perasaan ataupun dia panggil qalbu. Qalbu. Ni tiga benda ni. Qalbu ni dia akan ada satu perasaan yang dia panggil perasaan fitrah. Kan semua orang manusia ni dia ada fitrah. Fitrah dia secara mudahnya kita sebut macam ni. Manusia ni pi di mana dunia pun dia akan berasa nak makan. Sebelum daripada turun Nabi kita Muhammad SAW, ada berpuluh-puluh umat sebelum tu, mereka ni dah reti makan. Pasal makan ni benda fitrah. Kan? Benda fitrah. Saya, contoh dia, utara Thailand, tempat kampung isteri saya. Mereka tak ada agama. Mereka baru memeluk agama ni sekitar 30 tahun lepas kot. Baru mereka kenal agama. Agama yang mula-mula masuk adalah agama Kristian. Lepas tu barulah Buddha. Sebelum tu keyakinan mereka adalah keyakinan macam percaya dekat hantu, percaya dekat roh gitu lah. Kemudian kira-kira 24-25 tahun lepas Islam mula masuk. Dan lah ni alhamdulillah kampung tu dah ada Islam. Cuma kalau kita pergi tengok kampung tu 26 tahun lepas, waktu mereka mula-mula masuk berdakwah ke satu, Baba Abdul Rahman Al-Marhum rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Dia sebut ketika dia mula-mula pergi berdakwah tu, orang pada waktu tu orang dah kenal makan. Mereka tahu makan mereka makan pulut, mereka kenal. Ini fitrah, benda biasa. Manusia semua reti makan, mereka dah berpakaian. Mereka dah cuba nak mencantikkan diri mereka. Orang-orang atas bukit tu, Abang Abu bisa pergi kot, di belah-belah cerai macam kalau tak percaya lepas buka sempadan kita pergi. Kalau tak percaya mereka ikat tengkok mereka ni dengan besi, tak bagi. Kira orang yang tengkok tinggi ni dianggap sebagai cantik. Fitrah. Ini benda yang fitrah. Manusia walaupun dia tak ada agama, dia dah ada benda ni. Itu manusia kan. Para ulama menyebut Allah Ta'ala bawa mai agama ni dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak pindah daripada fitrah tadi ni supaya ikut sibrah. Fitrah ni benda yang kita sebut fitrah lah, ataupun benda yang sifat semula jadilah secara mudah yang kita sebut. Berasa lapar makan, dia perlu kepada tubuh badan dia perlu kepada selimut dan sebagainya lah. Itu fitrah. Kemudian agama nak susun supaya jadi sibrah. Sibrah ni apa? Acuan daripada Allah Ta'ala. Dia makan. Oh, ada benda yang boleh makan. Daripada binatang ni, ada binatang yang boleh makan. Ada yang tak boleh makan. Dari segi pakaian ni, ada tata laku dia, ataupun ada tata cara dia. Pakaian ni boleh, pakaian ni tak boleh, dan sebagainya. Jadi daripada fitrah nak pindah sampai jadi sibrah. Jadi tuan-tuan, itulah yang dimaksudkan dengan kita nasihat untuk Allah, supaya semua kehidupan kita ni kita berubah daripada fitrah kepada sibrah. Daripada fitrah kepada sibrah. Dan kedua-dua benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa fitrah, Allah Ta'ala kata fitrat Allah. Fitrah itu Allah Ta'ala yang buat. Sibrah juga Allah Ta'ala guna kalimah sibratullah. Fitratullah itu dalam surah, kalau tak salah saya dalam surah Ar-Rum ke Al-Ahzab lah. Sibratullah dalam surah Al-Baqarah, muka surat sebelum akhir.
ada perkataan sibghatullah. Allah Ta'ala sebut kata fitrah pun Allah Ta'ala yang menciptakan. Ayat 32 surah Rum ke surah apa lah, tak ingat. Sibghatullah sunnatul fitratullah itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Sibghatullah, acuan Allah Ta'ala juga yang buat. Jadi memindahkan daripada asal dia macam-macam biasa yang fitrah saja kepada sibghah, itulah dipanggil sebagai kita tunduk kepada perkara tersebut. Itulah maksudnya kita menasihati untuk Allah. Okey. Satu. Yang kedua, menasihati ataupun nasihat untuk kitab Allah. Apa dia? Tanggungjawab kita kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ni dia ada sebut sebab saya nak sebut macam ni. Paling tidak dia ada 4 benda, 4 ta ataupun ti. Yang pertama, tanggungjawab kita, nasihat kita kepada kitab Allah ni dengan cara kita tilawah. Tilawah maksud dia baca Quran. Haqqa tilawatih warattilil Qur'ana tartila. Tilawah ataupun tartil. Itu ta yang pertama. Ini tanggungjawab. Makna nasihat kepada kitab ni dengan cara apa? Dengan cara kita kena baca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, baca Quran ni paling lekeh para ulama kita sebut kata satu hari 30 ayat. Satu hari 30 ayat. Tolak Fatihah lah maksudnya. Fatihah tu apa? Fatihah apa ayat? 7 ayat kali dengan 5, apa duk kira tu saja mati lah. Jadi artinya ayat-ayat yang lain dia paling tidak satu hari 3 ayat. Tuan-tuan, cara kita nak baca 30 ayat. Cara kita nak baca Quran ni macam mana? Saya ambil Ahmad Didat katalah, Ahmad Didat ni tokoh yang agak baru. Ahmad Didat kata cara kaedah kita nak lazimkan kita dengan Quran ni ada 3 cara. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana pun. Satu, dia kata dengan cara kita tengok apa yang sedang berlaku lah ni. Lah ni duk tengah berlaku apa? Duk tengah berlaku apa cerita lah ni? Berkahwin antara, ialah isu saya bukan dia berkahwin tu, berkahwin antara yang dikatakan Muslim ataupun orang Muslim pada asalnya dengan dikatakan dia ada kata mengubah agama, ada kata tak mengubah agama, tak kira lah. Yang daripada Johor tu kahwin dengan orang India, Kapten hoki India. Tak apa. Isu dia bila ini berlegar di kalangan masyarakat, kita kata Quran kata apa? Quran kata apa? Boleh ke tak boleh benda macam ni? Jadi Ahmad Didat kata kaedah yang pertama kita baca tu dengan cara macam tu. Kita pergi tengok Quran kata apa sebenarnya. Oh, nak cari tang mana? Quran sampai 6,000 ayat. Mudah ya lalu tuan-tuan. Lah ni ada indeks Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Arab sudah tentu ada, dalam bahasa Inggeris ada dan sebagainya. Kita buka indeks Al-Quran di belakang, kebanyakan mushaf yang dikeluar lah ni dengan macam-macam nama. Mushaf Khadijah, mushaf Fatimah, mushaf apa tu yang dikeluar oleh Karang Keraf, yang dikeluar oleh banyak pihak tu. Di bahagian belakang tu ada indeks. Kita cari, oh, apa hukum berkahwin dengan orang yang bukan Islam? Selain daripada ahlul kitab sebagai contoh. Kita buka Quran akan sebut, ada indeks tu akan sebut ayat sekian. Kita buka. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Oh, jangan kamu berkahwin dengan orang musyrik walaupun dia itu mempesonakan kamu. Orang lelaki jangan berkahwin dengan orang perempuan musyrik walaupun dia mempesonakan kamu. Kata Allah, hamba dan hamba lelaki ataupun hamba perempuan itu lebih baik bagi kamu walaupun orang musyrik itu mempesonakan kamu. Makna dia, hukum dia tak boleh kahwin dengan orang yang musyrik. Musyrik ni apa? Agama selain daripada agama Islam yang dia bukan agama asal. Agama asal ahlul kitab ni adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara dia ada hukum lain. Tapi terhadap musyrikin dia ada hukum lain. Kita tengok. Itu kaedah yang pertama. Kata Ahmad Didat. Kaedah yang kedua kata Ahmad Didat, dia kata buka Al-Quran tu tiap-tiap hari, pakai buka ya. Buka-buka kena kepada surah Az-Zumar. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin 'azim. Baca tu 30 ayat. Itu kaedah yang kedua.
Kaedah yang pertama, apa yang sedang berlaku, Quran ni dia tak tinggal walaupun sikit pun benda yang kita perlu melainkan Quran cerita. Cuma dia tak detail. Nak makan, dia cerita nak makan ni, dia sebagai contoh nak makan. Manusia perlu makan kan? Dia kata prinsip dia dalam makan yang halal tayyibah. Yang halal dan baik. Baik itu macam mana? Hak tu pakar nutrisi lah. Cerita dia punya portion makan macamnya. Itu pakar nutrisi. Al-Quran dia tak datang secara detail. Kalau datang secara detail, panjang. Ya ayyuhallazina amanu kulu min makanlah daripada halalan tayyibah. Dan halal itu apa? Ayam kampung, telur masin. Nak panjanglah benda tu. Sebab tu Quran dia datang secara prinsip. Secara prinsipnya ada dalam Quran. Tak ada benda pun yang kami tinggal, yang kami sebut, yang kamu perlu dalam Al-Quranul Karim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi kalau kita buka kena surah apa? Kena surah Kahfi. Kita baca surah Kahfi. Buka kena surah Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita baca. Itu kaedah yang kedua, kata Ahmad Didat. Kaedah yang ketiga, dia kata, baca secara tertib. Hari ni Ali Imran ayat 30 sampai 60. Esok bangun pagi pula sambung pula ayat 61 sampai ke 90. Baca lagu tu. Maksud dia bersambung secara tertib. Ini 3 kaedah. Okey, balik pada hak kita tadi. Tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, nasihat kita dengan Al-Quranul Karim, yang pertama dia panggil tilawah. Di bawah tilawah ni, dia ada di sana kena tartil. Kena tilawah dengan cara yang tartil. Okay. Tartil ni macam baca kena bertajwid. Tajwid ni hukum dia beramal fardu ain, belajar fardu kifayah. Kita tak tahu siapa mati pun tak apa. Mim mati, nun mati bertemu sampai tok guru mati. Tak perlu lah tu. Kita sekadar tahu bila nampak dia bubuh sabdu, ada warna merah, kita baca dengung. Innal muslimina wal muslimati sudah. Itu tartil. Yang pertama, nama dia tilawah. Bawah pada tilawah tu, nama dia mesti tilawah secara tartil. 2, tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim, kita kena tahfiz. Kita kena hafal. Nak hafal 30 juzuk mampu. Dia ada istilah yang digunakan. Nabi SAW kata, di akhirat kelak, setiap kita akan disuruh berhenti inda akhiri ayatin taqra'aha. Kita akan diberikan syafaat berasaskan kepada ayat terakhir yang kita baca. Dan ayat yang terakhir yang kita baca tu yang kita ingat. Hafal Quran susah. Mungkin tuan-tuan kata begitu kan? Tuan-tuan kata hafal Quran ni susah. Hafal Quran ni tuan-tuan, kaedah yang sebenarnya ataupun apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Qamar, hafal Quran ni mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kata Allah, demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk disebut dan juga diingat. Az-zikr makna dia sebut dan ingat. Kalau kata dia berusaha untuk hafal Quranul Karim, dia boleh ingat insya-Allah. 5-6 tahun lepas di Bandar Tun Hussein On, ada satu orang tua mati dah, rahmatullah alaiha, orang perempuan. Dia kata dia membasarkan diri dekat saya Umi. Waktu tu saya tulis buku 99 tadabbur, 99 catatan tadabbur surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Dan saya kata pengalaman orang-orang yang hafal Quran, surah yang paling mudah ingat adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Dia main jumpa, dia kata, Ustaz, Umi ni umur dekat 70 dah, mana boleh hafal? Saya kata boleh. Allah Ta'ala kata mudah. Lepas tu dia nazar bagi pihak saya. Dia nazar bagi pihak saya. Kacau orang tu ni, mati dah, rahmatullah alaiha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dah. Dia kata Umi nazar, kalau Umi boleh hafal dalam masa 40 hari 110 surah Al-Kahfi ni, Umi akan bawa Ustaz pergi umrah. Tapi kalau Umi tak boleh hafal dalam masa 40 hari ni, Ustaz kena bawa Umi pergi umrah. Kacau. Dia nazar bagi pihak saya. Saya kata nazar hak pertama tu bawa saya pergi umrah, sah. Hak nazar kedua tu mana sah? Kita boleh nazar bagi pihak orang. Dia kata tak apalah, nak cabar diri. Dah hari yang ke-37 dia telefon, Ustaz, hantar pasport. Boleh hafal dah 110 ayat. Umur 168 ke 69.
6 tahun 7 tahun lepas, sebelum peristiwa rampas mic tahun 2013 kot, 10 saya ingat di Bandar Tun Hussein. Dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal surah Al-Kahfi 110 ayat. Surah Al-Kahfi, rima yang diletak di belakang tu adalah di kalangan para pengkaji hafal Quran ni, dia berkata antara surah yang paling mudah untuk dihafal. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dia alif saja dia habis, kemudian dia akan dia rima yang digunakan dalam surah Al-Kahf tu adalah dia mempermudahkan kita untuk hafal. Ta yang kedua nama dia tahfiz, kita kena hafal. Okey, hafallah beberapa ayat. Saya ingat kalau kita kaji ulang, Allahyarham pada almarhumah mak saya dulu ni, saya ingat ada banyak surah lah, beberapa surah yang kalau kita baca silap dia boleh dia tak hafal Quran, tapi dia mengulang kan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahfi, Yasin, beberapa surah tu memang dia hafal. Okey, tuan-tuan kata mungkin lama dah, tua dah kan. Abang Abu umur 60 apa? 69 dah. 65. Saya duk ingat kata 45. Semalam dia beritahu tu umurnya 65 lah. 65 pun boleh hafal insya-Allah. Surah Al-Kahf, surah yang paling mudah. Okey. Tahu yang ketiga, nama dia tadabbur. Tadabbur ni apa? Ramai orang salah faham. Kadang-kadang orang anggap kata tadabbur dengan tafsir tu sama. Dia secara mudahnya macam ni. Tafsir dia memerlukan kepada kemahiran. Dia kena faham Al-Quran, dia kena faham apa nama usul fiqh, usul tafsir, dia kena faham. Sebab tu tafsir ni dia bukan tanggungjawab semua orang. Dan bukan semua orang boleh pergi tafsir ikut sukadan gitu kan. Tak boleh. Dia kena alim dengan Quran, dia kena hafal Quran, dia kena tahu, barulah dia boleh tafsir. Dia tak boleh tafsir Quran ni sekadar dia baca terjemahan Melayu, dia tafsir ikut suka dia. Hak ni yang jadi banyak penunggangan kepada agama ni berpunca daripada tafsir ikut suka ya. Tafsir ikut suka ya. Dia baca-baca wala tahliqu ru'usakum la ilaha illallah, kita baru tahu rupanya botak kepala ni haram. Quran sebut, dan janganlah kamu membotakkan kepala kamu. Dia kata lama dah kita duk botak kepala ayah-ayah kita, haram, masuk neraka apa kan. Tafsir ikut kepala otak. Sedangkan ada cerita, itu hukum fiqh, jangan kamu botakkan kepala kamu sehingga binatang yang nak disembelih itu telah sampai ke tempatnya, hatta yablughul hadyu mahillah. Ini cerita haji. Dia baca-baca, dia pakai tafsir. Sebab tu tafsir dia perlu kepakaran. Adapun tadabbur tidak. Tadabbur ni kita baca, sebab tadabbur ni setiap ayat yang kita baca tu orang akan nampak dengan cara yang pelbagai. Itu makna tadabbur. Kita perhati ayat tu. Kita perhati. Allah Ta'ala kata, bila kita baca dalam Al-Quran, kita akan rasa fihi zikrikum. Ayat tu sedang membicarakan tentang kita. Kita baca ayat yang tidak berkaitan dengan hukum lah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak tengok kepada binatang yang namanya unta, macam mana dia diciptakan? Kita tadabbur, kita perhati ayat ni. Oi, betul. Unta ni dia boleh duduk dalam keadaan panas, dia boleh berjalan jauh. Kita tadabbur tentang perkara tu. Hak tu dia panggil tadabbur. Dia bukan tafsir, tapi dia tadabbur, dia memerhatikan ayat. Allah Ta'ala kata dalam bab tadabbur ni hanya ada dua pilihan saja. Sama ada kita gagah pi tadabbur Al-Quran, ataupun pilihan yang kedua, am ala qulubin aqfaluha. Pilihan yang kedua, hati kita akan menjadi keras. Kalau orang tak pernah tadabbur Al-Quran, hati dia akan jadi keras. Jadi yang ketiganya tadabbur. Yang pertama tadi tilawah, yang kedua adalah tahfiz, hafal sikit-sikit. Yang ketiganya adalah tadabbur. Dan yang keempatnya, ini untuk orang awam, semua orang, dia panggil tatbiq, melaksanakan Al-Quranul Karim. 4 ta ni kita tunai, maka kita termasuk di kalangan orang yang menasihati untuk kita. Tilawah, baca Al-Quran, tahfiz, hafal sikit,
apa yang patut untuk kita lah. Kita hafal Quran sesuai dengan kita. Yang ketiganya adalah tadabbur. Mana-mana ayat suci Al-Quranul Karim kita ambil untuk tadabbur. Ada satu perkataan yang diguna, setiap orang apabila dia baca Al-Quranul Karim dan dia cuba faham maknanya, dia akan ada satu ayat yang paling berkesan untuk dirinya. Dan dia berlain-lain. Kalau kita cuba tadabbur, dia berlain-lain. Setiap orang ada sudut pandang dia, setiap orang ada angle dia. Setiap orang ada. Dia akan ada, oh ini bahagian aku. Aku berasa Quran tersebut dan aku cukup terasa tentang perkara tersebut. Tuan-tuan, contoh Sayyidina Abu Bakar, ayat yang dia kata paling arja, paling berkesan untuk diri dia, bila dia baca ayat walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan kembali kepada aku dalam keadaan seorang diri sebagaimana kamu diciptakan dulu seorang diri. Sebagaimana kamu diciptakan seorang diri, demikian kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan seorang diri. Abu Bakar kata, bila aku baca ayat ni paling berkesan untuk aku. Orang lain mungkin ayat lain. Orang lain bila baca tentang Tok Guru Aziz sebagai contoh, dalam banyak-banyak tafsiran dia, ketika mana dia menafsirkan surah Al-Ma'un kan, semua kita hafal surah Al-Ma'un. Ar-Ra'ai tak kata hafal kot. Surah Ar-Ra'ai tallazi yukadzibu biddin. Tok Guru Aziz kata ayat yang paling akhir tu dia berasa cukup tersentuh. Wa yamna'unal ma'un. Orang yang mendustakan agama ni siapa? Kita rajin mungkin kita nampak orang yang mendustakan agama ni orang yang tak mau buat RUU 355 ataupun orang yang tu kan, orang yang keluar daripada PAS, orang mendustakan agama mungkin sebagai orang nampak begitu. Dan sebab jenis-jenis memang macam itulah. Tolak perjuangan Islam tu siapa? Hak saya sertai, dia rasa begitu. Tapi Tok Guru Aziz kata, memang dalam surah tu tak bagi makan kepada orang miskin. Ini mendustakan agama. Tak memberikan perhatian kepada anak yatim, itu mendustakan agama. Tapi Tok Guru Aziz kata paling berkesan di hujung ayat tu. Allah Ta'ala kata orang yang mendustakan agama ni adalah wayamna'unal ma'un. Orang yang kedekut kepada perkara yang Tok Guru Aziz terjemahkan al-ma'un tu, orang yang kedekut daripada perkara-perkara yang dia tak rugi apa pun. Dia tak rugi apa pun. Dia kata contoh dia parang di rumah. Parang kalau dia bagi pinjam kepada orang, kalau tak hilang, parang tu dia masih boleh guna lagi. Dia tak rugi apa pun. Itu pun kedekut. Allah Ta'ala kata hak ni adalah orang yang mendustakan agama. Wa yamna'unal ma'un. Dia kata hak tu ayat yang bila dia jadi kerajaan, dia jadi pemerintah, dia jadi menteri besar, antara ayat yang dia paling berkesan untuk dirinya di kitab. Sebab tu contoh yang lain adalah Ustaz Anis Mata. Ustaz Anis Mata ni bekas timbalan speaker Parlimen Indonesia. Dia sebut kalau dia kata benda ni orang-orang politik ni kena tadabbur banyak adalah tentang kematian. Kematian ni, orang politik adalah orang yang paling banyak melupakan mati. Orang politik kalau kata dia ingat mati, dia tak buat perangai lolak tu. Tapi orang politik adalah orang yang paling melupakan mati. Lalu dia kata benda yang paling penting untuk kita tadabbur untuk orang-orang politik ni adalah mengingati mati. Dan banyak lagi lah contoh-contoh tokoh-tokoh yang lain yang boleh kita tengok. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua, menasihati untuk kitab Allah. Secara kesimpulannya saya sebut tadi ni 3 ataupun 4 ta. Tilawah, tahfiz, tadabbur dan juga tatbiq. 4. Yang keempat itu adalah tatbiq, melaksanakan tuntutan Al-Quranul Karim. Okey. Yang ketiga, nasihat untuk Rasul. Muka surat 52 masih. Nasihat untuk Rasul iaitulah dengan beriman kepada Rasul, mencintai Rasul, mendahulukan Rasul dalam segala. Okey. Makna nasihat untuk Rasul ni adalah taat dan mahabbah. Taat kepada Rasul dan mahabbah, kasih kepada Rasul. Sampai Nabi sebut, tak beriman seseorang kamu sehingga dia jadikan aku lebih dikasihi daripada hartanya, daripada anaknya dan sebagainya. Umar bin Al-Khattab pernah sebut, tak beriman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihi. Lalu Umar bin Al-Khattab kata, saya menjadikan tuan adalah orang yang paling dikasihi dan selepas ibu bapa saya ataupun selepas anak saya. Umar sebut lagu tu. Nabi kata tak beriman seseorang kamu sehingga meletakkan saya paling dikasihi melebihi ibu bapa, melebihi anak dan melebihi segala-galanya. Wan nasi ajma'in. Jadi nasihat untuk Rasul ni dengan ikut kata Rasul.
Apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tengok Rasul kata apa. Sebab kita semua tahu kan, Nabi SAW dia mati ni, sebelum dia wafat ni, dalam masa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun ni, Nabi buat apa? Nabi tunjuk dan tinggalkan kepada kita dua bentuk ibadah. Satu dia panggil ibadah sya'airiyah, satu lagi dia panggil dengan ibadah ta'amuliyah. Dua-dua tu adalah ibadah. Ibadah sya'airiyah, ibadah yang dalam bentuk syiar. Sembahyang, zakat, haji, apa semua tu adalah ibadah dalam bentuk syiar. Macam mana cara sembahyang? Nabi tunjuk. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Macam mana cara haji? Nabi kata, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah daripada saya cara pelaksanaan ibadah haji. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok saya sembahyang. Itu dalam masalah sembahyang, haji dan sebagainya. Itu dipanggil dengan ibadah sya'airiyah. Satu lagi dipanggil dengan ibadah ta'amuliyah. Macam mana nak perintah negara. Hak ni kita secara mudahnya kita sebut kaedah yang Nabi tunjuk daripada bilik tidur sampai hubungan antara bangsa. Semua Nabi SAW tunjuk. Nabi SAW tunjuk. Dan semua perkara itu bukan kata kita nak kena ikut seumpama itu. Dia ada pembahagiannya yang dibincang, dan dia adalah unsur ijtihad. Semua orang dalam semua zaman berijtihad. Cuma Nabi tunjuk secara prinsipnya kena buat ni. Sebagai contoh dalam masalah memerintah, prinsip yang paling utama adalah keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Okey. Itu dipanggil nasihat untuk Rasul. Nasihat untuk pemimpin. Ke surat 53 yang keempat. Nasihat untuk pemimpin. Hadis ini membawa makna pemimpin yang memegang urusan kepimpinan umat. Dari pemimpin yang tertinggi sehinggalah pemimpin kecil-kecilan. Menasihati mereka adalah dengan dengar dan patuh kepada mereka, mengajak manusia supaya taat kepada mereka, dan dalam masa yang sama menyampaikan teguran kepada mereka apabila mereka mula alpakan tanggungjawab mereka kepada rakyat di bawah kepimpinan mereka. Tu Nabi SAW bila dia berbai'ah, dia kata ala sam'i wa ta'ah, mesti dengar dan patuh. Mesti dengar dan patuh kepada pemimpin. Tapi kena tegur, kena nasihat, kerana dia manusia. Dia dalam masalah dia, kadang-kadang bila kita berinteraksi ni, kita rasa pemimpin ni dia duduk dalam liga lain dah. Dia makhluk kayangan dah, dia lain dah. Tak boleh gitu. Kita kena tahu dia manusia, kita juga manusia. Innama ana basyarum mislukum. Dan Allah Ta'ala suruh baginda Nabi SAW bagi tahu kepada umat dia, aku ni manusia seperti mana kamu. Jadi kita bermuamalah dengan dia, dia manusia, kita pun manusia. Kita tidak mendewa-dewakan dia. Biasa ya. Dia manusia, kita manusia. Dia mungkin melakukan salah, kita juga mungkin melakukan salah. Jadi dengar dan patuh. Nanti dalam kaedah yang kedua ada cerita tentang taat itu terang mana. Dengar dan patuh selama mana? Selama mana dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia alpa, dia hilang, dia tinggal tanggungjawab dia, nasihat dia. Dia tak dengar nasihat, maka pada ketika itu ada fiqh yang disebut sebagai fiqhul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia ada kaedah dan tata cara ilmunya macam mana kita nak suruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan menurunkan dia daripada kekuasaan. Manakala yang kelimanya adalah nasihat untuk orang awam kaum muslimin dengan mencintai mereka seperti cintakan dirinya. Prihatin terhadap derita sesama muslimin, ia akan bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak sesama muslim, dan sekadar mampunya ia akan istiqamah dan mengajak mereka muslim supaya terus beristiqamah dengan agama ini. Itu maksudnya nasihat kepada orang yang bukan Islam. Minta maaf. Nasihat kepada seluruh orang Islam. Nasihat kepada seluruh orang Islam. Iaitulah kita nasihat mereka, ajak mereka supaya istiqamah di atas agama. Istiqamah ni bukan dengan parti politik. Istiqamah ni bukan makna kita statik, kita macam tu ya, berpandangan macam tu. Hak tu dia panggil istiqamah juha. Juha ni Pak Pandai Arab. Dia ada satu watak, kalau tuan-tuan raja sebut, satu Abu Nawas, satu lagi Juha. Ini dalam watak Pak Pandai Arab. Orang gaji podok, lama-lama dia pernah jumpa lah dengan nama Juha. Juha ni dia satu watak yang ada di kota Baghdad, katanya, wallahu a'lam. Tapi dia satu watak Pak Pandai. Satu hari, Juha, yang kata Juha ni, satu hari orang tanya dia, umur berapa? Dia kata 43. 3 tahun lepas tu orang yang sama jumpa dengan dia,
Orang tanya kat Johor, umur berapa? Dia kata 43. Dia kata dulu pun 43 lah, pun 43. Dia kata aku ni seorang yang istiqamah. Sekali 43 aku tak genjak dah. Aku terus 43. Hak tu istiqamah cara Johor. Dia kira aku sekali pas terus. Tu contohlah. Dia panggil istiqamah cara Johor. Jadi istiqamah, maksud istiqamah ni apa? Istiqamah ni fastaqim kama umirta. Beristiqamahlah kamu sebagaimana yang kamu diperintahkan. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang cara pandang kita, dia panggil tasawur kita, kadang-kadang dia berkembang bersama dengan pengetahuan kita. Dia bersama dengan pengetahuan kita. Kan, mula-mula kita, cara fikir kita macam ni. Sampai satu ketika dengan bertambahan pengetahuan kita, sama ada melalui pengalaman ke, kita berjalan ke, kita dengar orang ke, kita jumpa orang ke, kita makin luas pergaulan ke, kita akan berubah cara fikir kita. Kan, 30 tahun lepas punya cara fikir tuan-tuan, ataupun 20 tahun lepas dengan law ni tak sama. Bukan 5 tahun lepas dengan law ni pun tak sama dah. Pasal apa? Manusia ni memang dia berlaku perkembangan. Hak kita sebut tadi ni, siapa dia manusia? Aqlun yudrak. Akal yang berubah, yang dia boleh mencerap sesuatu. Jadi istiqamah bukan duduk atas satu pandangan sampai bila-bila, tak. Tapi kita mengajak orang untuk istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna nasihat untuk seluruh orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda yang paling penting dalam agama ni adalah nasihat. Muka surat yang 55 tu. Nasihat secara umumnya adalah agama itu sendiri. Nasihat tidak hanya menjelaskan kesalahan, bahkan nasihat juga adalah untuk memperteguhkan pendirian dan memberikan galakan untuk kebaikan. Paling penting ketika nasihat, hendaklah dijaga keadaan mansuh yang dinasihati itu, masa dan tempatnya. Jadi secara umumnya, kaedah ni nak sebut apa? Umumnya agama itu sendiri ditegak di atas nasihat. Kalau tidak ada proses menasihati dengan makna tadi kan, tengok kepada kitabullah, pakai ikut kepala otak sendiri ya, tak jadi. Tak menasihati para pemimpin yang dia juga adalah manusia, tak jadi. Tak nasihati orang untuk beristiqamah dengan agama, tak jadi. Jadi agama ni teras dia mesti ditegakkan di atas nasihat. Bahkan antara perkara yang Nabi SAW sebut dalam bai'ah ni, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushu li kulli muslim. Hak ni penting ni, dan hak ni lah kita bubuh dalam silibus tadwir ni. Kita nak masukkan benda ni dulu. Ahli amanah kena duduk dalam kepala otak dia bahawasanya agama ni ditegakkan dengan nasihat. Dan makna nasihat tadi ni, Nabi kata, Jarir bin Abdullah Al-Bajali dia kata, saya berbai'ah dengan Nabi SAW untuk apa? Satu, mendirikan sembahyang. Dua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, wan nushu li kulli muslim, memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Agama ni dia kena tegak dengan nasihat. Sebab tu Nabi SAW sebut, watawasaw bis sabri watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. At-tawasi, memberi nasihat, memberi pesan-pesanan. Agama ni ayat tersebut kan, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri ni maksud dia demi masa. Satu ketika kan, berlaku pertembungan di antara Mufti Perlis dengan pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Nama mereka dua-dua duduk dalam surah ni, wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin tu makna dia rugi. Pengarah Jabatan Agama Selangor, nama dia Khusrin kan? Sebahagian daripada kawan-kawan kita duk melawak main, demi Dr. Asri, sesungguhnya manusia duk dalam kerugian tu Khusrin. Tu tak betul. Ayat ni wal asri, demi masa, ada macam-macam tafsiran. Cuma seorang sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, ma tafsiruha, macam mana kita nak tafsir surah ni? Nabi kata, ni tafsir, wal asri qasamun min rabbikum aqsama rabbukum bi akhirin nahar. Demi masa, itu adalah sumpahan daripada Tuhanmu bersumpah dengan akhir petang. Satu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nabi sebut dalam bentuk simbol. Siapa simbol kerugian? Abu Jahal. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Abu Bakrin. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Umar. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Uthman. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu adalah Ali bin Abi Talib. Nak sebut apa?
Ini manusia ni keseluruhannya duduk dalam kerugian, kecuali yang ada 4 benda ni. Dan 2 yang terakhir itu adalah sifat dia sentiasa memberi nasihat, at-tawasi, dia sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Biasalah manusia ni, kadang-kadang kita terlajak sikit, kita lari daripada kebenaran, kadang-kadang kita terlepas daripada kesabaran dan sebagainya. Lalu Al-Quran mengajar kepada kita untuk menasihati. Jadi kita ni tuan-tuan, ahli-ahli amanah, antara perkara yang cukup penting dalam hidup kita adalah menasihati. Dan perkara paling pokok kena duduk dalam kepala otak kita ni, bahawasanya kita semua manusia. Manusia ni tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Manusia ni mungkin salah, mungkin silap. Tok lebay ke, tok syekh ke, tok guru ke, apa nama doktor ke, apa ke, manusia ni dia terbuka. Kadang-kadang dia melakukan kesilapan dan kesalahan. Jadi kita kena ada prinsip itu. Barulah kita boleh bergaul dengan cara at-tawasi dan juga dengan cara kita menasihati. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada sedikit perkongsian kita pada malam ini dalam perkongsian program tanwir kita. Tanwir ni saya ulang banyak kali, di mana-mana saya ulang. Tanwir tu makna dia pencerahan. Kita nak cerah sikit dan kita nak bina sikit fikrah kita supaya sesuai dengan tuntutan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya buka kalau ada apa-apa yang pandangan dan sebagainya yang boleh kita berkongsi bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ambil konsep nasihat ni kan, kawan-kawan yang cakap tu, dia kata kita cakap pasal video tu menunjukkan wanita tu sujud kan. Jadi maksudnya kita kena mengambil satu pendekatan apa pun cara pun supaya kena buat sesuatu lah. Ya. Itu dia cakap pasal dari segi budak-budak, bukan yang 18 tahun dan 18 tahun kita tak boleh buat apa kan. Jadi bagaimana kita nak nasihat dia? Kita perlu nasihat pemerintah, kita perlu nasihat. Dia kata biar kerja tu dia yakin buat. Jabatan agama buat. Jadi apa pandangan Ustaz? Kalau orang nak nasihat macam mana? Nak sampaikan macam mana? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, saya lah pandangan saya. Yang pertama, PN salah. Bukan pasal dia ni pergi berkahwin dengan ni. Jadi pada saya, wallahu alam, kalau dia berkahwin ke, ada orang lain berkahwin apa semua, dia bukan menjadi hujah kepada kesalahan PN. Kesalahan PN yang paling besar adalah dia membunuh demokrasi dalam konteks demokrasi. Jadi dia tak ada kaitan dengan tu. Satu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, semua kita tahu kan, surah At-Tahrim kat mana? Surah At-Tahrim, ayat saya tak ingat, muka surat yang paling belakang. Allah Ta'ala buat perumpamaan berkaitan dengan kufurnya isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Ayat berapa lah? Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Itu dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni surah yang paling akhir, juzuk 28, sebelum surah Al-Mulk. Allah Ta'ala buat perumpamaan tentang kafirnya isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, dua-dua tu kafir. Dia tidak menjejaskan keimanan dan kenabian Nabi Saleh dan Nabi Lut. Minta maaf, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Yang kedua, selepas ayat tu Allah Ta'ala buat perumpamaan pula berkaitan dengan berimannya isteri Fir'aun, Asiyah. Berimannya Asiyah tidak menyebabkan Fir'aun tu jadi benar. Itu yang pertama lah. Jadi saya saja mula dengan politik tu supaya kadang-kadang cara fikir orang kita dulu ni, masa zaman PH tu, pakat khutbah lah apa semua, Kih Nisa Harun bersalam dengan Dr. Mujahid. Sesat ni pasal Nisa Harun tu jantan, cuma dia pergi ubah nama. Dia saudara sepatutnya, cuma dia suruh orang panggil dia saudara. Hadi kena pasti lo. Kita tidak berfikir kata salahnya mereka kerana ada jenayah yang dilakukan oleh beberapa orang, ataupun kerana kesilapan dan dosa yang dilakukan oleh beberapa orang. Benar seseorang bukan kerana benarnya pasangan hidupnya, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Lut dan juga kepada Nabi Allah Nuh, juga kepada Fir'aun. Okey.
timbul persoalan. Sekarang ni apa yang sepatutnya kita perlu buat? Apa yang sepatutnya kita perlu buat kepada dia? Allah Taala alam, sudah tentulah dengan cara menasihati dia. Nasihatnya macam mana? Kita sudah ada badan jabatan agama lah maksud saya. Itu adalah ada jabatan kaunseling dan sebagainya. Adapun di pihak parti politik, saya berfikir keperluan untuk kita berbicara tentang polisi. Parti politik dia perlu berbicara tentang polisi. Macam mana kita nak mungkin membina polisi yang terbaik untuk kes nikah dan sebagainya. Dan sepaham saya, memang perkara itu sudah ada dari segi enactmentnya dalam semua negara-negara di Malaysia dan juga Akta Pentadbiran Keluarga Islam di peringkat persekutuan. Dia secara peribadi itu perlu dinasihati oleh pihak yang berkuasa. Dia secara peribadi dia perlu untuk dinasihati. Cuma hak kita nak sebut je, kerana apa yang sedang berlaku dalam dunia maya hari ini berpunca daripada kaedah sebelum ni berhadapan dengan perkara-perkara yang seumpama ni. Kalau kata kenal zaman PH tu ni, awal-awal lagi kafir, murtad, munafik, bahawa macam. Tapi bila kenal zaman lah ni, kita kena tabayun. Kita kena tabayun. Hak tu yang sedang dibangkitkan oleh para netizen. Dia bukan cerita berkaitan dengan akidah. Akidah dia kok mana pun kita kena selamatkan. Ada seorang sarjana, seorang ahli akademik tulis apa? Dia kata dia ni dah umur, dia dah baligh dah mumayyiz dah. Sajak pun mumayyiz tak? Dia buat di India, sajak buat di Mekah. Jadi hak itulah kita berbicara tentang sikap para pihak yang berkuasa ni. Jadi itu yang ni sepatut dan seharusnya sudah tentu. Dan saya rasa Esko Agama Johor dah Pak Tusrin tu, YB Tusrin, dia dah sebut kata mereka sedang akan berhubungan dengan keluarga dia dan sebagainya untuk mengenal pasti. Dia baru angkat nikah, baru berkahwin pada 16 hari bulan Disember baru ni. 16 bulan Disember. Wallahu alam. Lain tak ada apa-apa. Mudah-mudahan kita tutup dengan mudah-mudahan Allah ya. Saya nak tutup ni hak bahagian saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.